Zaman dulu, lembing atau tombak ni bukan semua orang boleh simpan. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Mustafa bin Abdullah. Kalau kawan-kawan kat sini akan panggil saya nama Mus. Okay. Tapi kalau pakcik-pakcik dia akan panggil saya Azhar Sulaiman. Orang kata muka sama. Okay. Alright, sekarang ada di Empire Rumbawi. Jadi soalan berkaitan tentang tombak ataupun lembing. Sebagaimana yang kita semua tahu dalam sejarah orang Melayu, panglima ataupun tentera sendiri paling-paling kurang dia akan ada 7 jenis senjata. Dan senjata utama daripada 7 pilihan yang ada ini, yang paling pertama sekali lah dan yang paling digunakan adalah lembing ataupun tombak. Lembing dan tombak ni, cara permainan dia ada beberapa kaedah dan dia memerlukan kemahiran yang rumit. Maka untuk mempelajari dia bukanlah satu skill ataupun kemahiran yang senang untuk dimahiri dalam masa yang singkat, tetapi dia memerlukan kepada latihan yang panjang, intensif, dengan sangat teliti lah. Okay, jadi kalau tengok kat tangan saya sekarang ni, ini adalah contoh tombak ataupun lembing yang matanya memiliki tulang. Tulang tu apa? Tulang tu kalau kita boleh zoom tengok dekat mata bilah ni, dia berada di tengah-tengah dia ni, dia seakan macam ada garisan lurus yang timbul. Okay, jadi permainan tombak ataupun lembing ni dia ada dua. Pertama daripada segi kita merejam. Merejam ini kita membaling. Ataupun yang kedua adalah cara kita memegang dan menghunus. Saya tak menghunus lah di depan kamera sebab takut tidak beradab. Jadi permainan tombak ataupun lembing ni adalah satu permainan yang diwarisi sekian lamanya dan kita boleh jumpa merentas budaya dan merentas sempadan. Tapi orang Melayu ni keistimewaannya adalah pada bilah tombak ataupun lembing ni, ia dibuat menggunakan ramuan dan juga kaedah yang sama terhadap besi ataupun bilah tempaan keris. Jadi kalau tengok ada seakan yang kita boleh nampak lah dengan jelas, ada yang runcing matanya, ada yang lebar. Kemudian ada juga bilah mata lembing yang ditabur dengan miang perak ataupun bunga garam. Satu ramuan yang kita akan biasa jumpa dalam bilah keris. Dan juga dalam masa yang sama, ada juga sesetengah lembing ataupun tombak dia memiliki sarung seakan-akan macam keris. Maka tidak hairan kalau kita terjumpa katanya keris, tetapi bila kita buka dan lihat, ianya adalah mata tombak. Sebab ada juga setengah keadaan di mana apabila batang tombak ini telah pun hancur digunakan, ataupun digunakan dari segi kerahsiaan, ataupun kalau bahasa modernnya concealed weapon, senjata yang disorokkan, maka mata lembing atau tombak ini akan dicabut, diletakkan sarung keris dan diletakkan dengan hulu juga. Ni sarung, ni sarung, ni sarung. Lepas tu mata dia pun ada yang berlekuk juga. Ada yang lurus, yang berlekuk. Ini semua yang lurus. Berlekuk tak ada pula. Dah bawa balik kot, sorok. Kalau di belah Terengganu, yang simpan ni orang-orang keturunan penghulu ataupun mungkin pembesar istana, dan dia akan disorok di belakang pintu. Sebab ada sesetengah lembing ni yang dibuat niat dia ataupun tujuan dia dikhususkan sebagai penjaga rumah. Jadi ada juga yang diletakkan disusun belakang pintu rumah kan sebagai penjaga lah. Maknanya apa? Maknanya senang. Kalau ada perompak ke apa ke, kita ambil terus pakai je. Itulah, dia pun mata dia pun ada yang lurus, ada yang meruncing, ada yang tebal, ada yang berlekuk, sama macam keris juga. Batang kayu ada yang jenis meruncing, nipis, ada yang jenis tebal, kayunya padat pun ada juga. Dia bergantung kepada penggunaan dia lah. Kalau yang digunakan untuk merejam jarak jauh, dia akan pakai kayu yang nipis supaya istilah sainsnya aerodinamik, dia akan dapat sampai kepada sasaran. Kalau yang tebal ni biasanya akan pegang tangan lah, akan dihunus ke depan. Ataupun pakai kuda kan, boleh juga pakai.
Ada. Dia punya maksudnya pengkhususan tombak tu ikut suku-suku yang tertentu kan. Ada. Tetapi kita kalau nak tahu memang agak sukar lah dia punya perincian dia tu. Kalau keris senang. Nampak? Kalau tombak ni lembing ni dia perlu another punya research. Begitu. Jadi inilah sedikit tentang tombak ataupun lembing. Soalannya berkaitan tentang kerambit. Dari jenisnya, perinciannya, kesesuaiannya dan fungsi-fungsi lah untuk kerambit. Jadi kalau kerambit ni dia ada beberapa jenis size lah. Senang. Kalau bahasa modernnya size. Size. So size tu dia ada yang besar, dia ada yang kecil dan dia yang lagi kecil daripada ni. Zaman dulu penggunaan kerambit ni dia dikira sebagai senjata yang berhelah ataupun tipu muslihat. Kalau zaman moden kita sebut sebagai concealed weapon. Macam saya dah terangkan tadi, senjata yang disorokkan, senjata yang tidak nampak dan hanya digunakan apabila keadaan mendesak. Juga senjata kerambit ni khusus penggunaannya secara jarak dekat. Ada yang katakan jarak dekat, ada yang istilah rapat. Tak kisahlah mana-mana penggunaan, tetapi kalau bahasa modernnya close combat. Maknanya cara penggunaannya adalah bila kita berhadapan dengan musuh dalam jarak yang sangat singkatlah jaraknya, baru kita boleh pakai kerambit ni. Zaman dulu penggunaan kerambit ni bila disorokkan tu ada banyak hilah lah ataupun cara. Ada yang disorok di tepi kita punya tudung kalau untuk perempuan, ataupun ada yang juga dijadikan sebagai sanggul. Ada juga yang dipakai di antara bengkung. Kalau kita pakai ni kan, saya tak pakai bengkung, minta maaf. Pakai bengkung dan disorokkan. Lepas tu bila dicabut baru dipakai. Jadi yang kat tangan saya ni, ini adalah contoh saiz yang standard untuk kerambit dan jenis yang biasa kita nampak. Yang saya pegang di tangan kiri ni adalah jenis yang agak istimewa dan susah nak jumpa. Yang ini disebut sebagai kerambit Minang. Kalau orang Minang, kerambitnya berbentuk seperti L. Macam mana? Kita tengok. Saya buka kejap. Ini kerambit biasa. Bentuk dia macam bulan sabit dan matanya di kedua-dua belah, depan dan belakang. Sini pun ada juga mata depan ni. Okey. Cara penggunaan dia, maaf saya pun tak berapa mahir sangat, tetapi kaedah permainan kerambit ni sangat bahaya. Dan orang yang belajar permainan kerambit ni, kebiasaannya pada peringkat permulaan dia akan sentiasa mencederakan diri sendiri. Jadi dia ada yang main pusing-pusing kan. Saya begitu je lah. Okay. Cara permainan dia adalah digunakan kepada beberapa titik yang berkumpulnya urat darah yang utama ataupun kita sebut sebagai arteri. Jadi akan dipakaikan di belah sini. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang akan pakai dia menggelar leher kan. Sebab ada urat darah di sini, satu. Kedua di mana? Di sini. Di kita punya urat nadi ni. Ketiga di apa ni? Urat yang tempat kita ambil darah ni. Kemudian seterusnya berada di bawah. Belakang kita punya pelipat kaki ni. Dia akan mengerat urat di situlah. Jadi senjata kerambit ni adalah senjata yang digunakan untuk membunuh dengan cepat dan juga kecederaannya kritikal. Sebab dia boleh membuat kematian dengan sangat cepatlah. Jadi jenis yang kedua, kerambit Minang, saya katakan dia sebagai istimewa dan jarang kita jumpa kerana dia berbentuk L. Nampak tak? Berbentuk L. Berbanding dengan tadi, dia berbentuk seakan bulan sabit yang separuh tu lah. Yang ni bentuk L. Okey, jadi kaedah permainan pun kalau ikutkan dia dipengaruhi oleh silat suku-suku yang diwarisi oleh orang-orang Minang lah. Ada kaedah permainan yang tersendiri. Tapi beginilah dia punya rupanya. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai lawi ayam, kuku harimau lah, apalah, banyak. Dan dia bergantung kepada saiz ataupun design bilah tersebut. Tapi secara generalnya ataupun secara umumnya dan inilah yang kebiasaan yang kita jumpa sekarang. Dan senjata kerambit ni ataupun penggunaan kerambit ni kita boleh lihat bukan sahaja digunakan dalam orang kata secara tradisi orang Melayu, tetapi ia juga diiktiraf secara antarabangsa dengan penggunaan kerambit ini sebagai salah satu senjata rasmi oleh tentera Special Force
seperti Green Beret untuk Amerika, Navy SEAL dan sebagainya. Ada yang untuk kesesuaian untuk orang yang Kesesuaian, ya betul. Kalau ikutkan zaman dulu, tak kira lah keris ke, pedang ke, senjata ke, dia dibuat khusus untuk pemilik tersebut. Katakan kalau badannya macam saya, sedang-sedang kan, kecil-kecil, jadi dia mungkin akan ambil yang saiz kecil lah. Tak sesuai saya pakai saiz yang besar. Jadi kaedah sukatan untuk memastikan ukuran ataupun saiz sesuatu senjata tu sesuai ataupun tidak dengan pemiliknya, dia perlu bergantung kepada kaedah yang digunakan oleh tukang tu. Ada yang menggunakan kaedah dikira dengan jari, dengan apa, diselang-seli antara tasbih, tahlil ataupun selawat ataupun bacaan surah Fatihah. Ada juga yang menggunakan kaedah ukuran daripada kening ke kening, telinga ke telinga dan sebagainya lah. Tapi untuk menjawab soalan tadi tu, ya betul, memang ada saiz yang tertentu dikhususkan untuk individu tersebut. Kemudian tujuan, kemudian kaedah permainan seni pertahanan diri yang dia pelajari lah. Jadi tuan-tuan, lepas dah tengok semua khazanah Melayu yang tersimpan di dalam galeri ni, tuan-tuan mesti nak datang kan? Okay, jadi tuan-tuan boleh datang ke Galeri Empire Rumbawe yang berada di area Bangi Gateway, Seksyen 15, Bandar Baru Bangi. Bangunan kami berada berhadapan dengan Starbucks Bandar Baru Bangi, ataupun tuan-tuan boleh cari landmark restoran Di Salai Bangi Station. Kalau tuan-tuan rasa nak makan masakan Negeri Sembilan, masak lemak daging salai, boleh makan kat bawah tu. Kedai kami berada di atas sahaja daripada Di Salai tu. Dan juga dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan berminat untuk sekadar datang tengok-tengok kan, silakan datang, tak perlu bayar pun. Kiranya macam tuan-tuan boleh datang tengok barang-barang yang ada dekat museum, tapi tuan-tuan semua boleh hands on, boleh pegang, boleh tengok, boleh belik. Kalau macam kat museum kan kena bayar, lepas tu tengok di sebalik lemari je kan. Tapi ini boleh datang, boleh tanya, boleh pegang, insyaAllah. Jumpa datang, kita boleh sediakan juga busana Melayu bersempena dengan nak raya ni, puasa ni kan. So boleh datang, kita ada capal, kita ada keris, kita ada busana Melayu, dan juga kita ada servis. Katakan kalau tuan-tuan nak repair tuan-tuan punya pusaka, nak cuci bilah ke, nak buat pakaian ke, kita boleh uruskan juga, insyaAllah. Last sekali, tuan-tuan kalau rasa nak organize majlis bertemakan warisan Melayu pun boleh juga datang ke sini, insyaAllah kita boleh tolong aturkan. Okay, datang ke Galeri Empire Rumbawe, Seksyen 15, Bandar Baru Bangi. Terima kasih.